Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 10 Februari bersama saya Nur Ayuni Johari. Kita mulakan dengan berita utama. Penerangan Muda Kedah dikenakan tindakan gara-gara berkongsi poster yang memaparkan PKR dan parti komponen dalam Pakatan Harapan PH mengamalkan korupsi. Mengulas mengenai perkara berkenaan, Ketua Penerangan Muda Kebangsaan Lokman Long berkata perbuatan itu telah mengeruhkan hubungan muda dengan parti politik pembangkang yang lain. Lokman kenyataannya berkata dia mengambil tanggungjawab sepenuhnya terhadap perkongsian poster yang telah dimuanai. Tegasnya sebagai langkah ke hadapan, keputusan telah diambil untuk menggantung Penerangan Muda Kedah daripada sebarang aktiviti berkaitan parti itu. Sebelum ini, poster yang dinaikkan di Facebook Parti Muda Kedah turut mendakwa Perikatan Nasional PN dan Barisan Nasional BN saling mengamalkan korupsi. Bagaimanapun, ia kemudian dipadamkan. Seterusnya, Pakatan Harapan PH menggesa kerajaan menangguhkan pelaksanaan Pilihan Raya Negeri PRN Johor susulan peningkatan jangkitan COVID-19 telah melebihi 17,000 kes. Gesaan berkenaan dibuat Majlis Presiden PH menerusi kenyataannya. Katanya ia memandang serius gelombang COVID-19 dengan varian Omicron yang sudah bermula dengan jumlah kes mencecah 17,000 semalam. Bagi memastikan situasi yang berlaku tidak diperalaikan untuk tujuan politik, ia meminta supaya kerajaan pertimbang untuk menangguhkan PRN Johor. Jelasnya jika ingin diteruskan seperti di negara barat, kempen terbuka termasuk ceramah harus dibenarkan. Kenyataan itu dikeluarkan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Parti Amanah Negara Muhammad Sabu, Setiausaha Agung DAP Lim Guang Eng dan Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu UPKO, Datuk Seri Wilfred Madius Tangau. Pereka grafik dan aktivis masyarakat Fahmi Reza mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan membuat komunikasi jelik berhubung peraturan kuarantin terhadap menteri yang pulang dari luar negara melalui aplikasi Twitter Februari tahun lalu. Fahmi Reza atau nama sebenarnya Muhammad Fahmi Reza Muhammad Zarin, 45 tahun, selaku orang kena saman OKS membuat pengakuan itu selepas pertuduhan terhadapnya dibaca di hadapan Hakim Datin Sabaria Othman. Mengikut pertuduhan, dia didakwa secara sedar membuat dan memulakan penghantaran komunikasi yang jelik sifatnya dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain. Ia dibuat melalui perkhidmatan aplikasi Twitter menggunakan laman profil Twitter Fahmi Reza atau Kuasa Siswa pada jam 3.02 petang 10 Februari 2021. Ia menjadikan satu kesalahan di bawah Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998-Akta 588 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 233-3 Akta yang sama. Pemeriksaan suhu badan sebelum memasuki ke premis institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan KPM tidak diwajibkan berkuat kuasa esok. Bagaimanapun, KPM berkata semua guru, anggota kumpulan pelaksanaan AKP, pekerja perkhidmatan sokongan dan pelawat masih diwajibkan untuk mengimbas kod QR melalui aplikasi MySejahtera. Tambahnya, keputusan itu dibuat dengan merujuk pengumuman Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein kemarin berkaitan pemalsuan prosedur persisten SOP, pemeriksaan suhu badan dan buku rekod mendaftar masuk ke mana-mana premis. Sebagai langkah keselamatan, KPM menyarankan kepada ibu bapa atau penjaga untuk memastikan anak-anak jagaan berada dalam keadaan sihat dan tidak bergejala sebelum hadir ke sekolah. Bagi murid yang bergejala atau mempunyai ahli keluarga yang disahkan positif COVID-19 serta tinggal serumah adalah tidak dibenarkan untuk hadir ke sekolah. Tahap kesihatan mereka semasa berada di sekolah juga akan dipantau secara berterusan bagi memastikan murid yang bergejala diasingkan di bilik isolasi untuk tindakan selanjutnya. KPM juga memaklumkan ketetapan itu disaran untuk terpakai di semua institusi pendidikan yang tidak berdaftar dengan KPM.
Jangkitan COVID-19 membabitkan kanak-kanak di Melaka masih tinggi dengan merekodkan 11,755 kes atau 13.9%, iaitu melepasi paras nasional sebanyak 9.9%. Esko Kesihatan dan Anti Dadah Negeri, Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, jumlah itu direkodkan sejak COVID-19 melanda negara dan sehingga kemarin, kluster pendidikan antara penyumbang kedua tertinggi selepas kluster komuniti dan tempat kerja. 9% ini adalah jauh lebih tinggi daripada jumlah keseluruhan kanak-kanak JKT dalam negeri Malaysia. Malaysia 9.9 tetapi Melaka adalah 13.9. Ini berikutan dengan bila sekolah dibuka, kluster pendidikan dan juga bila ialah anak-anak kita walaupun tak ada kluster tapi dia masih ada kes-kes yang terpencil berlaku dalam sekolah yang kita tidak klasifikasikan sebagai kluster. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mengadakan lawatan ke Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Dato' Haji Ahmad Itnin di Merlimau hari ini. Mengulas lanjut, Dr. Muhammad Akmal berkata, daripada jumlah keseluruhan yang dijangkiti, penyumbang terbesar adalah kanak-kanak berusia 3 hingga 12 tahun, iaitu 7,738 kes. Bagi kanak-kanak berusia 1 hingga 3 tahun pula, 3,297 kes. Berusia sebulan hingga setahun, 647 kes. Manakala kanak-kanak bawah sebulan, 73 kes. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Ado Merlimau memaklumkan Melaka merekodkan 4 kes kematian melibatkan kanak-kanak berusia di bawah 12 tahun. Bagaimanapun jumlah kemasukan kategori itu ke hospital dan unit rawatan terapi ICU masih rendah. Dalam perkembangan berasingan, 62,809 atau 1.7% populasi kanak-kanak berusia antara 5 hingga 11 tahun di negara ini telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 sehingga semalam. Jumlah itu melibatkan kanak-kanak yang telah menerima suntikan vaksin melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PKIDS sejak 3 Februari lalu dan kerajaan menetapkan selemasa selama 8 minggu antara dos pertama dan kedua. Menerusi data di COVID-Now, seramai 12,769,610 atau 54.5% populasi dewasa di negara ini sudah menerima dos penggalak COVID-19 setakat semalam, manakala 98% atau 22,933,328 individu daripada kumpulan itu telah melengkapkan vaksinasi mereka dan 99.2% atau 23,208,714 lagi menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Bagi populasi remaja berusia antara 12 hingga 17 tahun pula, sejumlah 2,793,710 individu atau 88.8% daripada populasi berkenaan sudah melengkapkan vaksinasi. Mereka yang menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin adalah 2,871,310 individu atau 91.3%. Mengenai vaksinasi harian, sebanyak 165,653 dos diberikan semalam meliputi 14,195 dos pertama, 2,097 dos kedua dan 149,361 dos penggalak. Ia menjadikan jumlah kumulatif dos vaksin yang diberikan di bawah PIK sebanyak 64,434,353 dos. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa. Hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.